Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalam ala syarafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Syekh Musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'na bihi bi ulumi fid dharain. Wa wajibatul haji ghairul arkani salah satu asya'. Wajibat haji lain daripada rukun ada 3 perkara. Kitab ni disebut 3. Pada kitab sebut dengan 6. As-sadiqu bizamani wal makani. Pertama, ahaduha, salah satu badal daripada salasah itu adalah al-ihramu minal miqat, adalah berihram mula daripada miqat. Min tu ibtidaiyah, berihram bermula daripada miqat. Dan bila disebut miqat asal matan ni, syarih kata as-sadiqu minal miqat, al-ihram as-sadiqu yang terbenar bizamani wal makani. Jadi mestilah untuk ada miqat di sini terbenar, mestilah mula daripada miqat zamani dan miqat makani. Jadi dua bab tu naklah dipelihara untuk diibtidakkan niat dalam bab haji. Fa zamani binisbati lil haji, maka zamani maksudnya miqat az-zamani binisbati lil haji dia ialah Syawalun, ila bulan Syawal, wa Dzulqa'dati wa 10 layalin, dan 10 malam min Zulhijjah, min Zulhijjah, min Zulhijjah, min Zulhijjah. Ini Melayu tulis kot. Baca min Zulhijjah. Wa amma binisbati lil umrah, adapun dengan nisbahkan lil umrah, fa jami'us sanah waqtun li ihramiha, maka sepanjang tahun adalah waktu untuk boleh berihram dengan di umrah. Jelas rasanya bab-bab miqat ni. Selesai. Jadi kalau kita nak berihram mesti bermula daripada yang kalau zamani ya macam ni lah. Jadi kalau sekarang bulan Safar, boleh niat haji? Bukan miqat zamani untuk haji. Kalau niat gedi-gedi pun tak jadi, pasal mana boleh niat haji. Jadi sekarang tak ada masa zuhur lagi, nak niat zuhur. Jangan pun saja-saja niat haji pada bulan yang bukan haji, haram dan berdosa. Saya istilahnya tala'ub bil ibadah, bermain dengan ibadat. Dah tahu benda tu tak boleh, gedi-gedi buat apa. So, kita buat ibadat ni kadang-kadang ada yang istilah gedi-gedi, saya guna bahasa kampung itu sedang gedi-gedi nak buat benda yang tak boleh dibuat. Sedangkan syarat dan rukunnya tak cukup, tapi nak buat juga, dia hukum haram dan berdosa. Pasal istilahnya membuat sesuatu dengan tak menyempurnakan rukun dan syarat. Macam mana kita semayang tak sempurnakan rukun dan syarat. Semayang sunat walaupun nama sunat, tapi tak ambil wuduk. Oi, gila. Mana boleh, haram semayang tu. Sama. Jadi kalau kata syarat waktu tak cukup, pasal untuk buat wajib haji mesti ada dalam zaman ni haji, niat juga, gedi-gedi juga dah niat dengan haji. Berdosa, main-main benda tu. Baik. Wal miqatu al makani lil haji fi haqqil muqimi Makkah nafsu Makkah. Baik, miqat makani dengan bagi orang yang buat haji pada diri orang yang bermukim di Mekah. Istilah mukim sama ada istilah mukim maksudnya orang yang menetap. Tengok takrif macam mana kita belajar bab musafir lah. Istilah mukim orang dah menetap satu tempat lebih pada qadar 3 hari, selain pada hari masuk dan hari keluar. Istilah mukim. Jadi kalau dah ada mukim di Mekah, miqat dia adalah nafsu Makkah, nafsu Mekah. Nafsu Mekah. Jadi macam kita selalunya penerbangan awal ke Madinah dulu, lepas tu duduk Mekah. Maka duduk Mekah banyak hari lah, waktu sampai waktu untuk wukuf. Bila kita nak niat haji, kalau sebelum ni kita buat dengan tamattu', maksudnya kita buat umrah dulu, masuk buat umrah dulu. Jadi kita sekarang duduk Mekah, dah banyak hari dah duduk pun, waktu nak wukuf nanti, mana kita nak berihram? Di Mekah. Di Mekah. Di Mekah ni kalau kita buat dengan haji tamattu' macam tu, kena dam. Pasal nama haji tamattu'. Haji tamattu' wajib dam. Kaedah nak keluarkan dam, jangan bagi kena dam, ialah memang asalnya miqat makani ni adalah di Mekah. Tapi kaedah untuk melepaskan dam ialah keluar ke miqat balik. Keluar ke miqat. Selalunya orang yang berpeluang macam ni ialah orang-orang yang dia penerbangan awal dengan nisbah Malaysia lah.
Pasal apa? Bila penerbangan awal, dia akan pergi Madinah dulu. Pergi Madinah dulu, maksudnya naik kapal terbang bukan pakai ihram apa. Lalu kat Qarnul Manazil pun Mekah dia niat apa-apa, pasal pergi Madinah dulu. Orang tak masuk Madinah dengan berihram dah duduk Madinah 8 hari apa. Lepas tu baru akan ke Mekah. Masa tu nanti dalam perjalanan akan singgah ke Bir Ali untuk miqat. Kalau dia nak miqat, selalunya awal dia takkan niat haji punya kan. Dia akan buat tamattu' lah, walaupun ada orang niat haji. Tapi itulah, panjang lah tempoh ihram dia tu, berpantang lama Jadi kalau dia niat umrah, masuk dengan buat umrah, tawaf, sa'i, cukup, selesai. Jadi miqat dia mana? Bir Ali. Jadi bila dia mukim di Mekah, sampai waktu untuk dia haji nanti, lepas tu dia nak miqat dia untuk dia niat haji, ihram. Kat mana miqat dia? Memang di Mekah pasal dah mukim. Macam mana pun bila dia miqat di situ, tapi pasal dia buat haji tamattu' kerana mendahulukan umrah dalam bulan haji, namanya haji tamattu', kena dam. Jadi untuk mengelakkan dam, macam mana? Keluar ke miqat semula, ke Bir Ali, kemudian berihram di situ untuk ihram haji, barulah masuk semula untuk wukuf. Itu kaedah nak lepaskan dam. Saya tak tahu, tabung haji bagi tak tahu kursus ni. Ustaz tak baca dalam kitab, tak jumpa tu memang. Yang tu yang dalam Quran sebut zalikal liman lam yakun ahluhu hadiril masjidil haram. Orang kena dam ni ialah orang yang bukan hadir Masjidil Haram. Antara yang disyarah oleh ulama fiqh kita mengikut kawan Syafi'inya, termasuk dalam tu ialah orang yang dia mengeluarkan diri dia daripada berihram di Mekah, bahkan dia berihram di miqat. Dia berihram di miqat. Apatah lagi miqat tu jaraknya musafir. Bila jarak musafir dia ihram masuk, jadi maksudnya dia bukan berihram di Masjidil Haram lah. Macam bukan ihram di Mekah. Baik, macam mana pun nak tengok miqat makani tu. Jadi asalnya orang Mekah lah. Tapi kalau buat macam ni, dam lah. Dan dam tamattu' lah. Siap. Makian kana au afaqiyan. Orang Mekah kana adalah ia. Muridul haji ni, orang yang nak buat haji ni, au afaqiyan, ataupun afaqi bukan Mekah. Maksudnya orang duduk di ufuk, maksudnya orang duduk di kawasan yang jauh daripada Mekah. Itu afaq. Sanurihim ayatina fil afaq kan. Ada istilah afaq tu dalam Quran. Jadi afaq, afaqiyan, ufuqiyan. Ini afaqiyan. Amma ghairul muqimi Makkah, adapun orang yang tidak bermukim di Mekah, famiqatul mutawajjihi minal Madinah ala syarifah adalah Dhul Hulaifah. Maka orang yang miqat, orang yang mutawajjih, orang yang menghadap min Madinah, daripada Madinah Munawwarah nak ke Mekah, Madinah al-Syarifah, famiqat dia adalah Dhul Hulaifah, adalah Dhul Hulaifah. Dhul Hulaifah ialah nama lain bagi Bir Ali kan? Bir Ali. Apa nama lain Zulaifah, Bir Ali? Apa lagi? Zulaifah, Bir Ali. Macam mana pun tempat umrah satu lagi ialah Tan'im. Tan'im. Macam mana pun miqat hajinya ialah Zulhulaifah ataupun Bir Ali. Bir Ali dan Zulhulaifah adalah benda yang sama. Wal mutawajjihu min asy-Syami wa Misra wal Maghribi al-Juhfah. Jadi menghadap daripada pihak sana Juhfah. Siapa biasa duduk mengaji Mesir apa, masuk Mekah ikut Mesir, lalu ikut jalan darat Juhfah, betul? Siapa pergi tu? Oh, tak pergi lagi. Siapa lagi? Daripada Urdun mana? Bir Ali ke? Maksudnya pergi Madinah dulu. Oh, itu ikut jalan Madinah lah kan. Satu dia ikut jalan yang kita lalu lah. Kalau pergi Madinah dulu akan Bir Ali lah. Okey. Bab haji ni kalau kita biasa belajar apa, dia mudah faham kan. Bila tak biasa belajar tu yang blur, apa benda lah ada orang nak sembang ni. Saya sembang macam saya dah pergi lah, walaupun tak pergi lagi. Nak pergi pun tak wajib lagi, pasal kita dah belajar dulu syarat-syarat wajib tak ada kan.
Dengan customnya, dengan apa yang cukai. Satu buat dia kan. Ada hari tu orang nak bagi duit, nak bagi. Tapi daftar haji pun tarikh biasa punya. Tahun 2050 oh boleh lagi. Dia mapuh ni. Sistem dia tak bagus. Sistem dia ada pula, ada bobilah 2000 kan. Dia daftar haji. Siapa ada duit daftar lagi lah. Tu nombor kita, nama kita lambat lah. Sedap itu. Memang sistem ni bodoh. Kalau saya gunakan sistem bodoh tu. Dia tak cerdik lah pengurusan. Memang tak haji bukan cerdik. Sedap itu. Pasal banyak benda-benda dia buat. Panel syariah dia tu bukan orang yang pakar dalam syarak. Tu yang saya tu tak cerdik tu. Buat benda yang merapu, yang ulama' bertikai. Tutup guru bertikai. Baik, selesai. Wa mutawajjihu min asy-Syam itu, wa mutawajjihu min Tihama Yaman, Yalamlam. Kalau Malaysia dulu naik kapal laut, inilah dia punya miqat. Selesai. Wal mutawajjihu min Najdi Hijaz, daripada Hijaz. Wa Najdi Yaman adalah Qarnu. Qarnu ialah Qarnul Manazil. Kita hak ni lah pasal naik kapal terbang, dia memang akan lalu kawasan ni. Memang selalunya kapal terbang dia akan maklum kan. Pramugari kadang pilot dia beritahu lah, tak pun co-pilot beritahu apa. Hadirin sekalian, kita sedang melalui kawasan Qarnul Manazil. Pastikan anda telah berihram dengan bermakaikan ihram dan berniat. Kerana kita sedang melalui kawasan miqat. Ada sebut juga? Tak tahu. Di Madinah dulu. Di Madinah dulu tak ada lah khabar itu. Bagus. Betul juga. Pergi Madinah dulu tak ada lah. Pasal pergi Madinah dulu memang tak ada. Dia tak khabar lah. Pasal lalu mikot pun buat ada lah. Pasal orang tak pergi masuk Madinah dengan pakai ihram. Pasal orang pergi Madinah selamba je lah. Itu daripada Madinah nanti nak masuk ke Mekah. Lalu biar aliyah. Itulah tempat mikot dia. Lepas tu esok kita nak pergi Madinah dulu. Itu pasal apa tak lalu Qarnul Manazil ni? Alah bodoh, orang ngaji tak faham. Sedap pun itu. Okey, selesai. Baik. Qarnul Manazil. Wal mutawajjihu minal masyriqi ala zatu irqin. Orang yang beradab daripada pihak masyrik, daripada pihak timur adalah zatu irqin. Jadi tempat-tempat ni saya pun tak reti. Tapi yang tempat fokus kita besar naik kapal terbang yang dalam. Silap sebut. Ialah Qarnul Manazil. Dan memang kapal terbang biasanya akan tahu kalau penerbangan-penerbangan yang akan terus singgah di Jeddah lepas tu menghadap ke Mekah terus yang tak ke Madinah, memang naik kapal terbang dia akan kabur lah. Kita lalu miqat tu. Macam mana pun kalau qaul dhaif yang ada, dia kata Jeddah tu adalah tempat miqat. Tak betul. Itu qaul dhaif. Qaul mardud, dia tak dipakai. Bukan qaul yang asah mengatakan tempat tu adalah tempat untuk miqat dalam bab haji ataupun umrah. Tidak. Jeddah bukan miqat. Jeddah bukan miqat. Kok Arab Saudi buat miqat. Ikut Jeddah dalam kitab-kitab itu bukan miqat. Walaupun ada setengah-setengah buku panduan model-model ni ada sebut Jeddah sebagai miqat. Jadi maksudnya naik kapal terbang tu tak niat lagi apa-apa. Betul sampai Jeddah baru niat. Tu kalau kaedah kita kena bayar dam lah. Pasal telah berihram, berniat ihram bukan di miqat. Bayar dam lah tu. Dam kerana tak berihram di miqat. Kambing juga lah seekor. Agak duit banyak sila kan. Itu je. Okey, miqat tu pastinya boleh faham. Pasal miqat ni dia disebar haji, dia ada benda besar lah kena tengok macam ni. Kalau buat umrah pun kena tengok juga. Biasa mesti ada hukum ni mesti dipaham. Macam pun soal kalau ada, saya anggap benda ni mudah je. Tak susah mana. Ada soal? Ya. Boleh? Tak ada apa. Niat ihram tak syarat mesti suci. Boleh? Dia dalam pelaksanaan haji yang mesti syarat dia mesti suci daripada haid, nifas dan jangan ada hadas kecil. Tawaf je lah. Lain tak ada apa. Sa'i pun tak apa. Sa'i boleh haid. Tapi kalau tawaf tak boleh pasal Masjidil Haram kan? Dalam masjid. Masalah niat tak apa. Okay. Lain?
Luar kawasan miqat, itu tengok persepadanan dia lah. Mana kawasan yang nama Qadrul Manazil. Ya, boleh niat. Jadi sempadan tu tak dah dilihat lah. Yang persepadanan tu, kita tak kerti. Semujang kata sepadan itu. Masjid Diri, sepadan, apa istilah di sini panggil, Taman Cepaka sampai sepadan mana? Itulah. Bagian Serai, kalau Bukit Merah, tak mana sepadannya? Tahu tak? Tak mana, tak mana. Itu tempat lahir dia, tak apalah. Okey. Pekalahulu tahu tak mana? Pekalahulu. Tak tahu. Saya tahu. Itu atuk rumah sendiri kan. Jadi hantu saya tak tahu lah. Tapi macam mana pun keedahnya keedah persempadanan. Pasal kalau kata seluas mana, dia mana sepadan mengikut, itulah di atas pentadbiran negeri kan dan daerah kan. Mana yang diletakkan sebagai sepadan itu, lepas sini dalam kawasan tu. Tawaf tu dia memang mahdud kan. Yang ni pun mahdud juga, cuma kawasan ni faham tu agak besar lah. Jadi macam mana pun untuk mengetahui dengan pasti sepadan itu kan nanti Arafah, mana Muzdalifah, mana Mina, semua kawasan-kawasan tempat ni dia mesti persempadanan yang betul mengikut keedah pentadbiran pengurusan daerah, negeri, negara untuk mengatakan yang ni adalah kawasan ni, inilah kawasan ini ataupun tidak. Ke miqat. Ya. Saya salah dengar ke apa yang kata keluar tu mesti syarat jarak musafir ke? Syarat keluar tu jarak musafir. Dia istilah dia jarak tu keluar ke miqat. Dan memang miqat ni jarak jauh-jauh lah. Kalau Bir Ali ke Mekah jauh. Ada 1 kilo. Tak sampai tak? Tak syarat, dia istilahnya tanah halal tu. Halal tu satu hal, bahkan dia lebih sikit. Lebih lagi. Cuma adakah mesti jarak tu Masafatul Qasri? Tak pasti tak? Ada saya cakap itu kan? Saya cakap itu kan? Tak, dia tak syarat. Dia tak syarat Masafatul Qasri. Dia syaratnya mesti miqat. Cuma adakah semua miqat itu jarak Masafatul Qasri? Tak semak lah saya. Dobit dia lah miqat. Keluar ke miqat. Keluar ke miqat. Keluar pada miqat haji, ya. Maksudnya kita nak pergi umrah itu ikut miqat mana? Jadi mesti pergi miqat tu. Kembali kepada miqat. Kalau kata kita nak pergi haji, nak pergi haji itu, nak pergi umrah itu naik kapal terbang, nak pergi haji tapi buat umrah dulu. Jadi masuk ke Mekah dengan awal tu, pasal nanti baru pergi Madinah, kita ihram di Qadrul Manazil. Dan sampai-sampai taklah untuk buat haji terus, bahkan buat umrah dulu, untuk relax dulu, baru sampai waktu untuk buat ihram haji. Jadi untuk ihram haji, untuk elakkan dendam, ialah kembali kepada Qadrul Manazil. Niat sekali lagi. Ya, tadi hari itu niat umrah. Kalau dah hari itu niat haji tak ada masalah. Dah niat apa hari dah niat lah. Cuma hari itu duduk berapa bulan? 10 hari bulan tu keedah. Jadi 30 hari kuku tak potong, misai tak potong, bulu tak boleh pakai, sabun boleh pakai tapi jangan ada wangian. Pakai ke ihram, kalau tak pakai ihram pun jangan berjahit. Pakai itulah istilah, pakai kabel-kabel tak jahit, yang tak bercantum tu, tak muhid. Pakai baju selepah aja, pakai ridak aja, selimut-selimut itu je. Tak boleh istilahnya yang muhid, kepala tak boleh tutup, janggut misai 70 hari tu. Kalau 3 bulan mau tapis teh ni. Ya, memang dia asy'asa akbar. Kalau ikut dari segi kaedah nak cermat, ya, macam tu. Biar. Pasal itu tak muhid. Itu istilahnya selak. Selak macam pakai kain, selak. Itu kan? Cuma selak tu selak tepi ni. Kalau istilah masuk tu istilah muhid. Atas sebahagian yang kata gitu. Nak cermat tu, tak payah. Yang tu tak usah selit. Tak lah, siap. Satu antara kaedah tak usah pakai tali pinggang tu. Pakai yang zuruk zerak tu. Zuruk zerak tu lah, zuruk zerak.
Klik tu. Hak tu tak dipanggil muhid. Tu klik kan. Mudah terbuka lah. Saya kata zuruk zeram. Itu klik tu. Zuruk zeram. Tak faham ni. Zuruk zeram yang seret. Hak koyak-koyak tu. Hak tu bukan hukum muhid. Itu hukum sangkut tu. Maksudnya memang ni sangkut kan yang ni zuruk zeram. Tu bahasa zuruk zeram kan. Pasal sebut sesuatu dengan takrif bunyi kan. Tak faham sudah. Saya belajar mantik, saya tahu lah takrifat macam mana. Okey. Zuruk zeram. Sebut satu alat untuk mencantumkan dia dengan menggunakan elemen mencangkuk dan sangkut payah gitu panjang. Zuruk zeram, tenang. Okey. Jadi yang tu pakai tak hukum muhid. Sebab istilah muhid ni dia akan ada berjalin dan bersulam ni. Jadi satu yang tali pinggang buah tu biar. Itu tak istilah jalin dan sulam. Masuk tu pasal ada yang katakan itu adalah hukum muhid. Itulah dia nanti ada istilah muhid pasal hukum nyulam. Istilahnya tu muhid, asal makna muhid daripada hata kan. Ada makna lingkung tu. Dan hata hiyata. Apa makna hiyata? Jahit apa sebenarnya jahit apa sebenarnya? Cantum. Jahit ialah apa? Cantum, jalin. Jalin tu macam mana? Pergi faham bahasa tu. Tu yang bahasa ulama itu. Kita bahas bodoh-bodoh yang jadi pening. Bila kata ada jahit, bila masuk, jahit tu tak tercangkuk. Senggang, selit. Tak apa. Jadi kalau mana-mana ada nama jahit, ada sulam, ada sulam macam tu, muhid. Yang tu kot. Dam makani. Ya, zaman ni tak ada lah. Cuma zaman ni kalau tak masuk zaman, tak adalah tak jadi tu kan. Jadi dam yang ada macam tu ialah dam kerana tak berihram dimakan di tempat yang sepatutnya, di situ kena niat ihram. Istilahnya berniat selepas melepasi miqat makan kena dam. Okey. Habis. Wasani minan wajibatil haji ramyul jimari salasi, adalah melontar jamrah yang 3. Melontar ketiga-tiga jamrah. Yabda'u bil kubra, sumal wusta, summa jamratul aqabah. Summa jamratil aqabati. Wa yarmi kullu wa yurma kullu jamratin, baca majhul. Yurma kullu jamratin, dilontarkan setiap jamrah bisa hasayati dengan 3, bahasa mudah terjemah hasayat tu 7 anak batu, 7 biji batu, 7 batu besar ruas jari, itu kan bahasanya. Kalau bahasa kampungan 7 batu kadar batu buat estate. Itu bahasa mudah kan. Dia mesti batu kadar, tu dia panggil hasayat. Dan pastikan dia batu. Tak kira batu apa, batu kapur, batu granite, batu akik, batu permata, sah. Cuma bankrupt lah sikit. Batu akik, batu delima, batu zamrud, sah. Syaratnya batu. Dalam kitab sebut tu. Baik. Tapi mana yang payung, selipar tak boleh lah, tu kan batu. Itu kepala batu. Tak bercerdik, tak faham. Macam mana ada orang balik payung, selipar, kasut, macam-macam orang balik lah. Nasi lemak pun silap dia bungkus baling itu kan. Manusia tu macam-macam pasien. Kalau pergi Mekah tak ada ilmu kan. Duk bengong itu. Tak ada orang buat, ada orang buat. Buat lah. Okey, Ramyul Jibal Salas. Wahidatan ba'da wahidatin. Satu lepas satu. Maksudnya syarat untuk melontar mesti lepas sebiji. Tak boleh 7 serentak pada setiap jamrah.
Serentak dikira satu sekali. Baik. Falau rama hasatain. Dah tu. Wahidatan ba'da wahidah. Satu lepas satu. Wahidatan. Jadi ramyu yurma wahidatan. Yurma kullun wahidatan ba'da wahidatin. Hal keadaan rimayah tu wahidatan ba'da wahidatin. Maksudnya hajarah wahidah ba'da hajarah wahidah. Tak ada dia lah. Falau rama, jikalau melontak ia seseorang, ar-rami, dia lontak apa? Hasatai ni, 2 biji batu, dafatan wahidatan, husifat wahidatan. Jadi kalau 7, 1, 2, 1 10 pun sekali baling semua 1. Apatah lagi 2 baling sekali 1 lah. Okey. Siap, jelas. Falau rama hasatan wahidatan sab'a marratin kafa. Jika orang melontar seseorang sebiji batu, tapi dia lontar ni sab'a marratin 7 kali kafa. Macam mana buat tu kan? Dia baling, dia masuk, dia ambil balik. Keluar balik, balik. Boleh, tak apa masalah. Tapi itulah, kena baling dengan orang. Itu je lah. Waktu sunyi tak apalah. Awak seorang je buat haji. Lain semua orang mati kena bom. Awak seorang je buat haji tinggal. Satu-satunya pembuat pelontar jamrah yang terakhir untuk melontar kan. Tak apalah awak seorang lah. Tak pun sebelum nak maghrib tu 10 minit pergi melontar last sekali. Tu boleh lah buat itu. Nak habis hari 14 tu kan. Melontar dia, penutup dia sebelum maghrib hari ke-13. Hari tasyrik tu. Jadi hari tu pun kita malas nak crowd dengan orang. Lepas tu 10 minit lagi sebelum maghrib atau setengah jam baru pergi melontar. Kod tak dan tu satu hal lah. Timing lah elok-elok kan. Dan tak dan tu. Kalau kau boleh pakai kasut roda apa untuk melepaskan perjalanan, sila lah. Saja saya buat cadangan ni tu. Kod-kod boleh pakai esok. Jadi kena belajar kasut roda lah kat Malaysia. Tak faham sudah. Masa benda-benda tu. Tak tahu saya punya kepala otak saya fikir tu. Esok nak jalan tu bukan senang lah tu. Jauh lah tu kan. Kita cari kasut roda. Belajar jalan dengan kasut roda. Kasut roda. Tak pun beli skateboard tu kan. Tak faham sudah. Nampak lawak lah tapi praktikal tak praktikal. Nak buat basikal tak praktikal. Nak lipat susah. Skateboard lah. Kasut roda paling simple. Tak pun bawa basikal bodoh macam budak-budak naik tu. Seng tolak. Kayuhkan kaki sering. Cuma Arab Saudi bagi tak bagi ya. Kalau ada masalah boleh lampek tak ada masalah. Allah Pak Sabik. Fadal. Kita pemula orang semua ikut. Pahala besar. Sunnatan hasanatan. Falahu ajruha wa ajru man amila biha. Saya cadang nak buat tu. Itu yang tak pergi lagi tu cari apa aku kena buat esok. Saya jauh juga jalan tu, jangan tak tahu. Berapa? 3,5 kilo. 3,5 kilo kalau jalan biasa pun mau 40 minit kat sejam tu. Jadi tak praktikal lah saya sebut 10 minit sebelum nak maghrib. 10 minit tu kira pakai kasut roda. Sebab tu dia ada apa? Ada roket dekat katut tu. Saja saya andai-andai kat cerita katut ni lah kan. Pasal kita nak bagi realiti, bagi betul nampak praktikal nak buat tu. Pasal macam mana sebiji batu boleh melontar 7. Macam tu lah. Orang mesti tak ada. Jadi andai lah waktu tak ada tu bila. Okey, siap. Jadi wa yushtaratu kaunul marma bihi hajaran. Disyaratkan keadaan marma yang dilontar bih. Marma bih yang dilontar dengannya. Maksudnya marma bih, alat diguna untuk melontar tu mestilah hajaran, batu. Itu kaedah orang tua dulu. Kutik buat apa? Ngedam dalam air. Pasal apa? Pasal dia duduk padang pasir kawasan panas ni. Allahumma salli ala sayyidina. Dia benda-benda yang lembut pun bila kena panas dia kering. Dia kering keras. Kita sangka batu kan. Kita tengok bukan. Kadang-kadang tahi pun ada. Tak cerita orang dulu betul. Betul macam mana kita nak pastikan dia ialah batu atau tidak? Buang dalam air. Kenapa? Apa? Nak buang apa dalam air?
Tengoklah dia timbul ataupun tidak, macam budak-budak pasti belajar tu. Bubuh apple timbul. Bubuh batu tenggelam, betul eh? Jadi batu ke tenggelam ke timbul? Tarik timbul. Tarik ke yang timbul. Itu ya. Belajar pastinya pelajaran lah tu. Alamak, kan tak tahu. Okey, sajalah.